محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Fazlul Rahimi bin Ma'ruf, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi Puan Rusniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana tetap setia imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada pagi ini. Masih lagi dalam peringatan-peringatan dari surah An-Nur. InsyaAllah pagi ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung kupasan surah ini melalui rujukan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Tafadhal masykur ya Ustaz. Mulakan dengan umul kitab dan Ustaz boleh teruskan majlis insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rusniati selaku Presiden Gemenur Iman dan seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur, sambung pada muka surat 128. Muka surat 128, muka surat 128, baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Yang bermaksud watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Dan taubat oleh kamu kepada Allah sekalian, hai segala orang yang mukmin, daripada pandang perempuan yang haram dan lainnya. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan bagi terima taubat. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayat ni masih lagi pada ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31. Jadi ayat ni Allah Ta'ala berfirman, setelah Allah Ta'ala mengeluarkan perintah berkaitan supaya menjaga aurat, menutup aurat. Maknanya bagi orang-orang perempuan supaya menutuplah aurat mereka. Dan disebut dan dibaca pada yang lepas, dijaga aurat mereka kecuali kepada beberapa golongan manusia yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun pada ayat hari ni yang kita baca ni, Allah Ta'ala memerintahkan pada kita supaya bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kamu sekalian. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, kata Allah. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya nak jelaskan, mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah ni adalah golongan manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka yang boleh menjaga aurat mereka, yang boleh menutup aurat mereka, yang boleh menjaga perwatakan mereka, akhlak mereka, sifat mereka, maka mereka inilah golongan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun begitu, para muslimin dan muslimat, kadang-kadang sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kadang-kadang kita ni ada juga melakukan dosa. Bukan kadang-kadang lah, selalu juga. Selalu juga. Kerana bila kata manusia ni, walaupun beriman pada Allah Ta'ala, maka kita ni sering juga melakukan dosa. Ada masanya kita ni terlalai. Terlalai lah. Terleka, alpa, sebagainya. Yang menyebabkan kita ni tidaklah menjaga aurat kita. Tidaklah menjaga perangai kita, sifat kita dan sebagainya. Jadi kan itulah Allah seru pada ayat ni. Bila saja kita sedar hakikat tadi, maka marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Memang setiap kita macam tu lah. Kita kena ingat ni. Siapa pun kita ni. Hebat tara mana pun kita, tinggi macam mana pun amalan kita, ibadat kita, yang mana kita ni tetap sebagai manusia yang selalu terdedah dengan macam-macam dosa. Lebih lagi lah pada hari ni, zaman hari ni, zaman fitnah. Zaman yang macam-macam yang ada hari ni, mudah sangat nak melakukan dosa, mudah sangat nak melakukan maksiat, mudah sangat kita nak melihat benda yang tak elok, mudah sangat kita, orang kata, nak membuka, orang kata penghormatan kita, nak membuka aurat kita dan sebagainya, mudah pada hari ni. Jadi pasal itu, bila kita sedar kita hidup hari ni yang amat mencabar, maka senantiasalah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kan ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Di antaranya Nabi SAW menjelaskan pada kita pintu taubat ni sentiasa terbuka, kata Nabi. Bahkan Nabi kata Allah Ta'ala membuka pintu taubat ni, duk tunggu taubat hamba-hambanya. Pada waktu malam, menunggu taubat hambanya yang melakukan maksiat dosa pada waktu siang. Dan Allah Ta'ala juga, kata Nabi SAW, menunggu taubat hambanya pada waktu siang, yang mana bagi mereka yang melakukan dosa pada waktu malam. Begitu.
Maknanya kita ni memang banyak buat dosa lah, siang malam berdosa ni. Tapi nak kata, pintu taubat Allah tidak pernah tertutup. Tak pernah tertutup. Sentiasa menunggu taubat kita, tak kiralah siang dan malam. Jadi pasal itu, kita ni senantiasalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun. Kita istighfar banyak-banyak. Yang Nabi suruh istighfar, kita istighfarlah banyak-banyak. Kemudiannya kita baca juga setiap hari, paling-paling kurang 2 kali baca Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar tu kena bacalah juga. Kan kata Nabi SAW, bacalah penghulu istighfar ni pada waktu siang, pada waktu pagi, dan bacalah juga pada waktu petang atau malam. Baca. Sebab kata Nabi SAW, bila saja kita baca pada waktu siang, insya-Allah, pada waktu pagi, insya-Allah, kalau kita mati pada waktu petang, kita akan masuk syurga. Itu jaminan Nabi SAW. Macam itulah kalau kita baca pada waktu petang, pada waktu malam, tiba-tiba kita mati, maka pada waktu pagi itu, mati pada waktu pagi itu, maka kita akan masuk syurga. Itu jaminan Nabi SAW. Kerana nak menunjukkan, bila kita baca Sayyidul Istighfar, insya-Allah seluruh dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sebagai orang yang beriman pada Allah, sentiasa bertaubat pada Allah. Baik, dalam sebuah kitab tafsir yang bertajuk Fi Zilal Al-Quran, dijelaskan pasal ayat kita baca ni. Dia kata apa? Dia kata pada akhirnya Al-Quran memulangkan seluruh hati manusia kepada Allah dan membuka pintu taubat untuk mereka dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelum ayat ini diturunkan. Ini sebelum turunnya hukum hijab ni. Dengan seruan ini, Al-Quran menggerakkan satu perasaan yang menyedari akan kehadiran Allah Ta'ala, pengawasannya, kasih sayangnya, penjagaannya, dan pertolongannya kepada manusia yang lemah jiwanya. Ketika berhadapan dengan gejolak hawa nafsu yang tidak dapat dikawal, melainkan dengan perasaan sedar akan adanya Allah dan takwa kepadanya. Ini tafsir Fi Zilal Al-Quran pada jilid yang keempat, muka surat 2514. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jelas dia kata pada akhirnya Quran memulangkan seluruh hati manusia kepada Allah. Mana ayat akhir 31 ni. Sebab ayat ni kan panjang sikit, kita baca dulu. Dok jelas pasal jaga aurat orang perempuan lah. Jaga aurat tu. Jangan dok tunjuk aurat sangat. Melainkan pada yang dibenarkan oleh Allah. Tu dia. Dan kemudiannya Allah Ta'ala suruh jaga juga supaya jangan tarik perhatian orang lah. Di antaranya jangan hentak kaki sangat. Macam-macam lah. Ni kita urai dah pada yang lepas. Jadi dia kata penutup pada ayat ni, Allah pulangkan seluruh hati manusia ni kepada Allah. Tu dia. Dengan membuka pintu taubat kepada kita dari kesalahan yang telah dilakukan. Maknanya nak kata yang pada asalnya manusia tidak menutup aurat mereka. Yang akhirnya dibukalah pintu hati mereka. Yang akhirnya mereka pun kembalilah kepada Allah, bertaubat pada Allah, maka mereka pun menutup aurat mereka. Kan ramai macam tu, muslimin dan muslimat yang dulunya masa muda-mudi dulu tak menutup aurat. Ramai macam tu nah. Tidak menutup aurat, tak pakai tudung sebagailah. Zaman-zaman berapa 70-an dulu, 80-an, mungkin 90-an kan. Ramai macam tu. Kira orang kata rugged kan, rugged tak tutup aurat ni. Duk tunjuk rambut macam-macam ni. Jadi itu semua dulu punya cerita lah. Dulu punya cerita.
Jadi tiba saat Allah Ta'ala pulangkan hati kita kepada Allah. Mana menyebabkan kita ni nak kembali kepada Allah Ta'ala. Yang akhirnya dibuka pintu taubat untuk kita. Akhirnya kita sungguh bertaubat pada Allah. Dan akhirnya kita melaksanakan perintah Allah. Dan akhirnya kita menutup aurat kita. Begitulah muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Ini dia. Bahkan disebut tadi dengan seruan ini, ayat yang dibaca ni, dia sebenarnya menggerakkan kita satu perasaan yang menyedarkan kita akan kehadiran Allah. Itu dia. Jadi sebab itu Allah kata, watubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kepada Allah sekaliannya. Maknanya, nak sebut di sini dia kata, maknanya menggerakkan perasaan kita, menyedarkan kita akan kehadiran Allah. Adanya Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Tu muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita tengok satu ayat ni. Satu ayat Quran tentang golongan manusia. Allah Ta'ala bersama-sama dengannya. Baik. Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa saya tak ingat pula. Al-Baqarah ni adalah panjang. Tak ingat pula. Kejaplah. Ayat berkaitan apa Ustaz? Mengenai manusia yang bersama dengan Allah. Yang ni orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ayatnya ringkasnya yang saya nak ambil ni. Tapi tak ingat ayat berapa. Tu je lah isu dia. Biasalah orang Melayu kan. Mudah lupa. Baik. Mana pula ayat dia? Sebab ayat dia surah Al-Baqarah ni panjang. Jadi kita pun tak ingat ayat tu belah mana. Ayat dia tak apalah. Tak ingat tak apalah. Jadi kita surah Al-Baqarah ni Allah Ta'ala ada berfirman, ada menjelaskan pada kita wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tu. Yang bermaksud dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tu ayat dia tu. Ni memang dalam surah Al-Baqarah. Cuma tak ingat ayat berapa sahaja. Itulah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada ayat ni menerangkan pada kita setiap manusia yang bertakwa pada Allah, maka Allah Ta'ala bersama-sama dengannya. Itu. Maknanya orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia sentiasa menyedari Allah Ta'ala bersama-sama dengannya. Tu. Bila saja dia sedar Allah Ta'ala bersama-sama dengannya, maka Allah sentiasa mengawasinya. Allah sentiasa sayang padanya. Allah sentiasa menjaganya. Allah sentiasa menolongnya. Itu dia. Ini yang kata manusia yang bertakwa pada Allah. Jadi pasal itulah para muslimin dan muslimat, kok mana pun kita usahalah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Kena usahalah kok mana pun kita ni. Jadilah manusia yang bertakwa pada Allah. InsyaAllah bila kita bertakwa, kita akan sedar Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Sedarnya itu bukan sedar yang biasa. Bahkan kita akan tahu, ya Allah awasi kita, jaga kita, tolong kita. Bahkan pada waktu yang sama, Allah akan tolong kita bila saja kita menghadapi hawa nafsu kita. Itu dia. Sebab kadang-kadang tu duk marilah hawa nafsu kita ni, syahwat kita ni. Syahwat kita orang kata duk racun kita supaya dedahkan aurat kita. Tu dia. Setan pun datang pun cucuk pula. Setan kata engkau ada badan yang cantik, nak tutup pasal apa? Tunjuklah kau orang. Tu dia. Jadi menyebabkan setan duk cucuk gitu, syahwat pun cucuk macam tu. Jadi kadang-kadang tu bergojak, orang kata disebut tadi apa, gejolak juga nafsu tu. Tapi nak kata benda tu dapat dikawal,
bila saja kita bertakwa pada Allah. Tu Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita melawan syahwat yang jahat tadi, melawan apa yang disebut sebagai godaan syaitan yang jahat tadi. Itu penting tu. Jadi kita para muslimin dan muslimat, pokoknya usahalah menjadi manusia yang bertakwa. Itu yang kita dah baca satu hadis Nabi SAW. Kita mengaji hadis 40 kan? Ada ngaji hadis 40 Imam Nawawi. Dan kita hadis 40 Imam Nawawi tu, kalau tak silap saya hadis yang ke-28 kot rasanya lah, kalau tak silap. Pada hadis itu, bila sahabat Nabi minta pesanan dari Nabi, minta pesanan, minta wasiat dari Nabi SAW. Maknanya hadis ni bekalan lah untuk yang hidup di akhir zaman ni. Apakah pesanan Nabi? Jadi perkara yang pertama yang Nabi pesan, Nabi kata apa? Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kamu, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Betul, hadis yang ke-28. Terima kasih. Jadi maknanya, Nabi dah sebut dah. Nabi kata yang pertama sekali bila Nabi diminta wasiat dari Nabi. Sahabat Nabi ni kata, macam Nabi ni macam nak tinggalkan kami dah. Muwaddi'in disebut. Macam nak selamat tinggal dah. Macam tak jumpa kami dah. Jadi bila kami rasa macam tu, kami mintalah wasiat dari Nabi. Mintalah nasihat dari Nabi. Maka Nabi beri nasihat, wasiat. Yang pertama Nabi sebut, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Jadi ulama kata hadis ini, wasiat yang Nabi sampaikan ini bukannya untuk sahabat Nabi yang ada di zaman Nabi itu. Tapi sebenarnya hadis ini ditujukan pada kita yang hidup di akhir zaman ni. Yang hidup di zaman yang penuh cabaran ni. Banyak fitnah muncul hari ni. Maka nak selamat, kata ulama, ikutlah hadis ini. Maknanya, kita jadilah manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi orang takwa, kat mana pun. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, di mana jua kamu berada. Tu siapa pun kita. Di mana pun kita berada. Apa pun yang kita buat, pastikan kita terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab disebut tadi, takwa ni penting. Bila takwa, Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Itu muslimin dan muslimat, bila Allah bersama dengan kita, Allah akan tolong kita. Nafsu punya kuat ni, duk kacau kita ni. Syaitan punya kuat, duk ganggu kita. Tapi mereka takkan berjaya. Pasal Allah tolong kita. Itu yang penting. Syaratnya, jadilah manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kena usahalah kita ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya, kita dah mengaji macam-macam ni, jadi kita amalkan ilmu yang ada pada kita. Usahalah, tingkatkan iman dan jadilah manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka para muslimin dan muslimat, seterusnya, jadi Allah jelaskan pada ayat ni, Allah seru pada seluruh manusia yang beriman, ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah pada Allah sekaliannya, wahai manusia yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan, kejayaan dunia akhirat. Itu mana kita berjaya. Bila kita menjadi manusia yang boleh bertaubat pada Allah, kita berjaya. Berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jadi pasal itu disebut tadi berulang kali supaya sentiasa bertaubat pada Allah. Kita berjayalah insyaAllah. Istiqamah taubat tu. Jangan kita hari ni taubat, besok maksiat, lepas tu tak taubat. Jangan. Bertaubat. Ada buat dosa lagi, taubat. Berterusan. InsyaAllah lama-lama kita boleh berjaya menghindari dosa kita. Tu. Dulu saya ada baca, ada ajar satu doa kan.
Doa nak elak daripada melakukan dosa kan. Tu. Saya tak tahulah ada yang amal ke tidak. Doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ingat tak doa tu? Siapa ingat? Aku tak dengar belaka ni. Tu. Tak ada bagi Ada tahu. baca? Ada baca? Betul, saya ajar kita amal Ya. Ustaz. Ya Allah. Tu nampaklah. Kena bacalah doa tu selalu. Minta pada Allah. Minta pada Allah, yang pertama minta lindung daripada azab kubur. Yang kedua minta Allah lindung daripada fitnah dajjal. Yang ketiga minta Allah lindung daripada fitnah hidup dan mati. Dan minta Allah lindung kita daripada dosa maksiat. Minal ma'sami, daripada pelaku dosa, daripada melakukan dosa. Minta pada Allah lindung. Dan wal maghram, minta lindung daripada kesusahan berhutang. Tu. Jadi bila kita amalkan doa ni, insya-Allah lah kan, Allah akan jaga kita. Kadang-kadang tu hati nak buat dosa ni, nak buat maksiat. Bila tiba nak buat dosa tu, tiba-tiba rasa macam tawar hati pula nak melakukan dosa. Tu. Ini kesan dari doa tu lah. Amalkan, insya-Allah muslimin dan muslimat. Kita rasa nak buat dosa ni, tiba-tiba kita buat grup. Buat grup apa? Grup nak mengumpat contoh. Tu dia. Buat grup nak mengumpat, kita pun nak mengata orang. Nak ngata siapa hari ni. Bila kita nak start mengata tu, tiba-tiba terasa macam tak syok pula. Malas lah aku nak umpat cerita orang ni, kita bakat live belaka. Itu. Ini kesan daripada doa tersebut. Amalkan, insya-Allah muslimin dan muslimat. Boleh dibacalah sebelum memberi salam, selepas membaca tahiyat akhir. Boleh baca doa tu. Jadi amalkanlah. Biasa doa kita buat, kita baca doa tu, doa fitnah dajjal tu kan. Cuma tambah yang satu dua tu je lah yang Ustaz bagi tu. Macam mana? Biasa kita baca selepas tahiyat akhir tu, kita baca doa fitnah dajjal tu lah. Fitnah dajjal tu kan. Yang Ustaz bagi ni kita kena tambah dua je lah. Yang tadi tambah tu. je lah. Boleh nak tambah dua saja tu boleh. Ustaz cakap ayat Al-Baqarah berkenaan dengan yang bertakwa tadi, ayat berapa Ustaz lupa ayat berapa saya lupa. Dia punya ayat macam mana Ustaz? Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, itu ke Ustaz? Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat 194 Ustaz, surah Al-Baqarah. 194. Okey, betul. Ayat 194. Terima kasih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dari ayat saya belah bawah tu. Bagian Ya. Dia daripada ayat yang panjang lah. Ayat yang panjang, dan ayat ni ayat yang akhir pada ayat tersebut. Itu dia Baik. Jadi muslimin dan muslimat, kembali balik pada kitab kita seterusnya. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikah oleh kamu akan segala orang yang bujang daripada kamu, dan segala yang mukminin daripada segala hamba lelaki kamu dan hamba perempuan kamu ini. Khitab pada wali suruh nikah mewalinya yang bujang, sama ada perempuan atau lelaki, dan nikah hambanya yang mukminin lelaki dan perempuan, bukan khitab pada suami. Kerana fasid yang ini jadi nikah lelaki sama lelaki, iaitu tiada harus pada syarak. Maka ini suruh itu bagi wajib jika ada hajat takut zina atau hajat perempuan pada nafkah.
Dan jika tak ada hajat, maka harus pada Syafi'i dan sunat pada Malik dan Abi Hanifah. Baik. Jadi ayat ni masuk ayat yang seterusnya. Ayat ni mengandungi perintah daripada Allah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Yang kita baca panjang-panjang tadi tu tafsirnya lah. Ni. Jadi ayat ni para muslimin dan muslimat, kalau kita ingat balik, sebelum daripada ayat ni kita baca surah An-Nur ni ada ayat-ayat tentang zina. Ayat tentang zina kan. Ayat tentang zina, macam mana Allah tunjuk pada kita nak mencegah zina. Allah Ta'ala tunjuk pada kita hukum pengharaman zina. Apa yang dikatakan hukuman pada mereka yang melakukan perbuatan zina. Kemudiannya ada ayat kita baca tadi yang berkaitan menjaga mata, menjaga penglihatan kita, menjaga kemaluan kita, apa lagi? Menutup aurat kita, jangan didedahkan aurat dan sebagainya. Itu dia. Ini ayat-ayat sebelum-sebelum ni lah. Jadi sampai ayat kita baca ni, kira Allah Ta'ala bagi pada kita satu solusi lah. Solusi ni, solution ataupun penyelesaian. Penyelesaian dalam bab-bab yang disebut tadi. Nak selesai, nak mengelak daripada perbuatan zina. Ataupun yang kata pergaulan bebas. Ataupun berkhaluat. Ataupun sebagailah benda-benda yang kepada maksiat ni. Jadi, bila saja dah sebut, Allah sebut macam-macam lah bab-bab tadi. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan pula ataupun Allah tawarkan satu solusi yang terbaik untuk kita, iaitu dengan Allah memerintahkan kita supaya mendirikan perkahwinan. Itu dia. Dan pada ayat ini sebenarnya para muslimin dan muslimat, ada ayat yang Allah memerintahkan kita supaya memudahkan proses perkahwinan itu. Dan pada waktu yang sama, pada ayat ini, Allah menunjukkan pada kita supaya tolong-menolonglah, supaya tolong-menolong ni maknanya apa? Membantu mereka yang nak berkahwin itu. Itu dia. Ni ayat ni . Jadi pasal itu pada ayat ni yang kita sebut tadi, dia kata, Allah sebut tadi, wa ankihul ayama minkum. Dan nikah oleh kamu. Dan nikah oleh kamu ni maksudnya apa? Bukan kita kena nikah. Bukan. Maknanya Allah kata, dan nikah oleh kamu itu ialah nikahkan orang itu. Kahwinkan orang itu. Faham tak ayat tu? Faham tak ni? Macam blur je semua. Baik. Jadi muslimin dan muslimah. Jadi Allah sebut pada ayat ni bukan kita kena nikah, kita nikah dah. Itu dia. Jadi Allah sebut pada ayat ni, wa ankihul ayama minkum. Tu ada ayat minkum tu. Maksudnya Allah kata nikahkanlah. Kahwinkanlah. Tu. Dia kata sini segala orang yang bujang daripada kamu. Seruan untuk bernikah dah Ustaz kan? Maknanya seruan tu satu. Maknanya kita ni bertindak. Kita bertindak tau. Ada usaha ke arah pernikahan tu. Mana kita bertindak mengahwinkan orang. Ni masuk ayat ni. Tu dia. Mengahwinkan orang. Tu sebab tu Allah kata wa ankihul ayama minkum. Apa disebut ayat ni? Ayama ini dia sebenarnya dari perkataan ayyim. Ayyim ni apa? Iaitu orang yang tidak mempunyai pasangan. Sama ada lelaki atau perempuan lah. Single person. Itu dia. Itu maknanya orang kata dia, mana ayam ni boleh kata bujang lah. Geng-geng bujang. Itu disebut tadi orang yang bujang tu. Bujang ni laki-laki dan perempuan lah, tak kira siapa pun.
Jadi para muslimin dan muslimat, jadi Allah suruh kawinkan yang bujang-bujang ni, kawinkan. Itu. Kawinkan. Itu dia. Jadi terutamanya daripada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah suruh kawinkan? Sebab kahwin ni kan jalan yang mulia, yang halal dan melindungi manusia dari benda yang keji. Itu dia. Dan jalan untuk melepaskan keinginan apa? Nafsu seks. Itu dia. Sebab setiap orang adanya keinginan tersebut. Jadi nak melepaskan keinginan itu, ikut jalan yang halal, iaitu dengan didirikan perkahwinan. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu disebut tadi, dia kata dalam kitab ni, dia kata apa? Khitab pada wali. Khitab ni maknanya bicara lah. Maknanya bicara, mana wali ni, ayah, mak, semualah ayah lah. Suruh kahwin yang bujang ni. Itu dia. Tak kira sama ada perempuan atau lelaki. Anak kita anak perempuan ke, anak kita anak lelaki ke, suruhlah mereka berkahwin. Itu dia nak. Muslimin dan muslimat, bila tiba masalah, tiba saat, kita tengok anak-anak kita ni dah okey dah. Dah besar dah patut mendirikan rumah tangga, kita suruhlah mereka berkahwin. Baik. Maka disebut tadi, dikata di antaranya ni tentang hamba ni, hamba ni. Jadi yang mana kita ambil realiti hari ni lah. Maknanya anak-anak ni, ulama tafsir kata ayat ni bukan ditujukan pada mak ayah untuk anak-anak saja, tapi termasuk masyarakat sebenarnya. Tak kira masyarakat kita, sama ada saudara mara anak-anak saudara ataupun kita ni sebagai majikan, suruhlah hamba kata staff-staff kita yang masih bujang tu supaya berkahwin. Tujuannya apa? Nak mengelak daripada kemaksiatan. Itu je sebenarnya. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu tujuan dia. Menyuruh berkahwin itu sebab nak mengelakkan dosa perzinaan. Itu. Sebab itu dia kata, suruhan macam ni menjadi wajib. Suruh macam ni menjadi wajib. Dia kata, jika takut berlakunya perzinaan. Itu dia. Maknanya kalau kita nampak benda tu boleh berlaku zina. Bila tengok macam anak-anak kita ni pergaulan makin lama makin membimbangkan. Ataupun staf-staf kita ni pergaulannya makin membimbangkan. Ataupun kita punya komuniti ni makin membimbangkan pergaulan masing-masing. Jadi pada masa itu takut berlakunya perzinaan. Kita ni wajib menyuruh. Wajib, kata ulama kitab ni, wajib. Wajib kita menyuruh mereka supaya berkahwin. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wajib. Itu dia. Suruh. Sebab yang penting nak mengelakkan daripada berlakunya perzinaan itu. Bimbanglah. Kan sekarang macam tu kan, kita bimbang pergaulan tu. Lain macam kadang-kadang tu. Zaman hari ni. Mana terlalu bebas, terlalu orang kata macam-macam lah. Kira tak ada malu dah sekarang ni. Jadi kita nak mengelak daripada benda yang lebih teruk, dosa maksiat yang lebih besar, perzinaan dan sebagainya, maka wajib ulama kata berdasarkan ayat ni suruh mereka supaya berkahwin. Tu dia. Dia kata tadi ini hukumnya wajib. Tu dia. Dan kalaulah tidak ada perkara tersebut, suruh berkahwin ni harus sunat harus bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab kita mazhab kita, kalau tidak ada unsur-unsur zina tadi, tidak ada unsur rasa takut zina, tidak ada rasa masalah, boleh suruh berkahwin juga, tapi suruh ini harus saja boleh. Disebut tadi sunat kalau mazhab Maliki dan mazhab Hanafi.
Tapi yang baiknya kita suruh je lah. Tiba masa dah boleh berkahwin, suruhlah mereka berkahwin. Tu dia Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi saya ada jumpa juga ada seorang dua lah sahabat saya, laki-laki lah, yang tak berkahwin sampai hari ni. Pasal apa? Sebab menjaga mak dia. Itu salah satu contoh lah. Ada orang macam tu. Dia tak kahwin. Ada sahabat saya seorang tu tak kahwin. Umur lebih tua daripada saya. Tapi dia tak kahwin. Pasal apa? Sebab dia jaga mak dia. Dia jaga mak dia. Kan? Ni seorang yang hebat lah. Dia boleh jagalah. Mungkin dia boleh kawal nafsu dia. Sebab dia sayang pada mak dia. Maka dia pun bersungguh menjaga mak dia. Sebagailah. Ini macam cerita zaman Nabi tu. Macam apa? Uwais Al-Qarni. Macam itulah. Seorang manusia yang tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Tapi Nabi kenal ke dia. Nabi kata, penduduk langit pun pakat kenal ke dia. Uwais Al-Qarni ni. Orang tak kenal sangat dia. Nabi kenal dia. Malaikat-malaikat kenal dia. Tu. Sampai Nabi pesan pada Sayyidina Umar, kalau jumpa Uwais Al-Qarni ni, minta dia doa untuk kamu. Sebab doanya sangat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa tak jumpa Nabi? Padahal hidup di zaman Nabi. Sebabnya karenanya tuan-tuan muslimin dan muslimat, kerana dia tak sempat nak bertemu dengan Nabi, kerana dia sibuk menjaga mak dia. Tu dia. Itu hebatlah. Jadi orang macam ni sampai dikenali oleh Nabi SAW, dikenali oleh para malaikat Allah, bahkan doanya sangat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ni orang hebatlah. Kadang-kadang tu kalau kita baca sejarah, ada juga ulama'-ulama' yang tak kahwin sampai mati pun ada. Di antara yang terkenalnya siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Suyuti. Ini antara imam-imam besar, ulama'-ulama' besar yang sampai mati tak berkahwin. Itu dia. Pasal apa mereka tak berkahwin? Pasal mereka ni sibuk dengan ilmu mereka. Sibuk mengkaji ilmu, mendalami ilmu, sibuk mengarang kitab-kitab, sibuk menyebarkan ilmu. Kalau mereka tak buat macam tu, ilmu mereka tak sampai pada kita. Tu kata Imam Ghazali, kalau mereka berkahwin, akan tumpullah ilmu-ilmu mereka. Tu dia. Sebab mereka memang 100% fokus pada ilmu mereka. Tu benar-benar mengkaji. Tengok macam Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ratusan buah kitab yang dikarang. Sampai hari ni kitabnya dibaca, dipelajari. Hadis 40, Riyadhus Salihin, kitab Al-Azkar, macam-macam kitab dia. Sampai hari ni kita baca, kita belajar. Tu. Macam itulah ulama'-ulama' lain. Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti ni kira dia punya karangannya cukup banyak lah. Dia cukup banyak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan bila orang ketemu manuskrip penulisan Imam Suyuti yang asal, tulisan-tulisannya merupakan tulisan yang susah nak baca. Pasal apa? Sebab dia tulis itu dengan kadar yang cepat. Kenapa cepat? Kerana banyak sangat ilmu yang dikeluarkan. Banyak tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ini kajian ulama' ada manuskrip dia. Imam Suyuti rahimahullah. Tu dikarang kitab tafsir, dikarang kitab fiqh sebagainya dengan tangan lah. Tulisan tangan dia ada dijumpai oleh ulama'-ulama'. Tapi bukan sebarangan ulama' yang boleh baca tulisan asal dia. Sebab tulisan asalnya susah nak baca. Pasal tulisannya tulisan yang laju. Kerana banyaknya ilmu yang dikeluarkan. Cukup banyak. Itu dia. Jadi bagi orang macam ni, memang dia tak fikir langsung tentang nak berkahwin. Itu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi pokok pangkalnya itu mereka lah. Tapi zaman kita ni bukan macam itulah. Lebih lagi pada anak-anak muda sebagainya. Jadi mereka perlulah mendirikan perkahwinan untuk menyelamatkan diri mereka daripada melakukan perzinaan, kemaksiatan, kederhakaan pada Allah Ta'ala. Sebab itu kita sebagai orang tua
suruh mereka berkahwin. Ikut berdasarkan ayat ni. Allah perintahkan kita supaya menyuruh mereka ni berkahwin. Di kalangan mereka yang beriman, di kalangan mereka yang saleh-saleh ni, berkahwinlah cepat. Supaya dapat mengelakkan daripada dosa dan maksiat penerakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Baik. Ustaz, Ya. kalau ada yang tengah belajar Ustaz kan, mana lebih penting? Kahwinkan dulu ke sambung belajar dulu? Dia macam mana pun para muslimin dan muslimat tengok pada keadaan lah. Macam disebut tadilah, macam imam-imam mazhab ada kata harus, ada kata sunat. Jadi maknanya tengok kalau sekiranya betul-betul ada orang kata apa? Ada kemungkinan tu boleh berlakunya perzinaan. Boleh berlaku. Jadi kalau kita nampak benda tu boleh berlaku sungguh, maka kita wajib menyuruh anak kita berkahwin. Tu dia. Tapi insya-Allah lah kalau anak-anak kita boleh jaga diri kan, boleh jaga diri, mereka ni cantik iman mereka, insya-Allah lah. Sebab tu mak ayah ni kena sentiasa peringat pada anak-anak. Mereka nak kena belajar, mereka belajar kena belajar kan. Jadi kita kena peringat mereka selalulah jaga diri, jaga iman, jaga semua kan. Fokuskan pengajian, fokuskan pada ilmu. InsyaAllah mendoakan mereka. InsyaAllah lah. Itu dia. Baik. Kemudiannya, jadi antara isu yang lain, bila sebut pasal kahwin ni, Allah berfirman, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Jika ada mereka itu papa, miskin, nescaya kaya akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada kurniaannya dengan berkahwin itu. Ni jaminan Allah. Allah kata, kalau sekiranya mereka ni miskin, yakunu fuqara, miskin, nak kahwin susah pasal miskin. Jadi Allah beri jaminan yughnihimullah min fadlihi. Maka Allah Ta'ala akan berikan kekayaan pada mereka dari limpah kurniaannya. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah berdasarkan pada ayat ni, kata Allah, kata ulama tafsir, maknanya di sini Allah suruh membantu juga. Membantu mereka yang nak mendirikan perkahwinan, nak mengelak daripada kemaksiatan, nak mengelak daripada perzinaan, kita bantu mereka berkahwin. Di antaranya dengan cara kita beri inilah, orang kata sponsor lah perkahwinan mereka tu. Ini juga ulama kata jawapan yang ditanya tadi. Tu dia jawapan macam mana tengah belajar berkahwin. Antara isu yang akan timbul, kalau kita berkahwin tengah belajar, macam mana nak tanggung kehidupan? Itu dia. Jadi berdasarkan ayat ni, Allah yang tanggung. Itu dia. Muslimin dan muslimat. Allah kata, yughnihimullahu min fadlihi. Allah yang akan kayakan mereka. Allah akan kayakan mereka dengan limpahan kurniaan daripada Allah. Allah lah. Sebab tujuan kita mengahwinkan mereka sebab kebaikan. Nak selamatkan mereka dari perzinaan, nak selamatkan mereka daripada kemaksiatan, daripada kemungkaran. Tu tujuan kita. Kita buat semuanya kerana Allah lah. Jadi bila kita buat macam tu, jadi Allah Ta'ala menjamin rezeki mereka. InsyaAllah lah. Mungkin saya ada pengalaman kot. Siapa yang berkahwin masa belajar tu? Angkat tangan tengok. Tengok siapa? Ada? Ada. Seorang je. Ada lagi tak? Ada lagi. 2 orang. Berapa? Ada lagi? Jadi, apa pengalaman masa kahwin, belajar? Cerita sikit pengalaman. Kita hari ni kita meluahkan isi hati. Tu. Sesi apa meluah isi hati. Tu. Cepat. Siapa boleh cerita pengalaman sikit?
kita nak dengar orang kata yang mengamalkan. Tu. Cepat. Siapa boleh? Kau malu? Malu-malu lah. Tu ni. Ada boleh? Siapa nak boleh nak kongsi-kongsi? Okay. On mic ni tu macam on mic. Tapi tak ada suara. Ada? Tak apalah, mungkin segan nak cerita kot. Okey, tak apa. Tapi nak kata, memanglah orang kata, dari segi zahir tu macam susah lah. Tapi nak kata tiba masa Allah tolong. Ada yang saya jumpa lah kawan-kawan, laki-laki perempuan kan, yang berkahwin, tengah belajar. Yalah, memang asalnya nampak macam susah. Tapi dengan izin Allah, kehidupan mereka baik saja. Rezeki tu ada. Bahkan berjaya pula menghabiskan pengajian mereka. Dan sebagainya, muslimin dan muslimat. Walau macam mana sekalipun nak kata, ujian tetap ada. Itu biasalah. Kita hidup ni ujian memang sentiasa ada. Bahkan orang bekerja, berkahwin pun ada ujiannya juga. Ada saja ujian. Tapi Allah beri jaminan. Bila buat berkahwin kerana Allah semua ni, insya-Allah Allah akan bantu. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat, masih tak mengizinkan, saya akan urai lagi pada minggu depan. Sedikit sini saya nak jawab beberapa soalan. Di antara dia kata, Ustaz nak tanya, kalau umur dah wajib kahwin, kelakuan nak kahwin tapi tak tahu tanggungjawab, tak kerja lepas kahwin, kita tahu kebiasaan orang lain, macam mana tu Ustaz? Wajib kahwinkan juga ke? Tu dia. Dia kalau sekiranya nak mengelak daripada maksiat, dia kena kahwin juga. Tu dia. Maknanya dia kena, orang kata macam mana pun, bagi mereka yang nak berkahwin itu kena ada persediaan. Maknanya kita kena cakap, kalau dia laki-laki, jangan jadi orang yang tidak bertanggungjawab. Berdosa besar. Tu dia. Lepas kahwin, jaga tanggungjawab lah saya. Sebab kalau kita biarkan dia tak berkahwin, atas alasan dia akan tak bertanggungjawab, benda tu akan jadi lagi besar masalah. Sebab itu dalam ilmu Islam ni, ilmu fiqh, dia dipanggil sebagai akhafud dararain. Bila berlaku pertemuan dua kemudaratan. Jadi tak kahwin ni zina, mudarat. Berkahwin tak bertanggungjawab pun mudarat. Jadi antara dua mudarat ni mana lagi besar? Jadi lagi besar perzinaan tu. Jadi maknanya buang yang besar, mudarat yang besar tu, maka kahwinkanlah juga. Tapi nak kata, kena bagi nasihat lah, kena ajar, kena diperingatkan selalu tentang tanggungjawab. Dan kita kalau sebagai mak ayah, kita doakanlah insya-Allah akan timbul kesedaran pada anak-anak tersebut. Tu saya bagi kahwin anak saya semasa tengah belajar. Lepas tu dia sama belajar sampai habis. Tengah mengandung pun dia belajar sampai habis. Ni padu lah, orang kata padu. Alhamdulillah. Ni yang terbaik lah. Okey. Kalau anak lelaki masih, ya. Kalau orang tu, budak tu pandai jaga diri, selalu puasa, tak apalah kan? Ya, kita boleh kata macam tu. Tapi setakat mana dia boleh jaga diri dia tu? Tu kena ingat juga tu. Sungguh tak nafi, ada setengah orang budak muda boleh jaga diri dia. Dia boleh berpuasa. Dia boleh pergi ke majlis-majlis ilmu. Sebagailah. Tapi kita bimbang sebab zaman sekarang ni lain macam sangat. Lain macam. Tu dia. Takutlah orang kata terjerumus juga. Jadi maknanya tengok pada keadaan lah. Kalau kita yakin anak kita ni boleh jaga diri, boleh banyak puasa dia, boleh sibuk dengan ilmu dia, sebagainya, insyaAllah lah. Itu dia. Okey. Kalau lelaki-lelaki tu masih tak tahu lagi tanggungjawab sebagai suami dan kurangnya ilmu fardu ain, boleh kena suruh kahwin. Dia anak kita kena belajar lah. Suruh dia belajar. Suruh dia belajar. Kok mana pun dia kena belajar. Sebagai orang lelaki-lelaki, dia kena belajar. Belajar ilmu fardu ain ni wajib bagi dia. Kena belajar. Dan tekankan soal tanggungjawab pada dia. Jadi insyaAllah tiba saat dia boleh terima, insyaAllah. Ustaz nak tanya. Misal kata dah kahwin kan, dia dah kahwin, dia lelaki bini dah kahwin, tapi bila
isteri tu ditegur suami, tapi isteri tu tak nak terima teguran lah. Dia menjawab lah, dia tak nak buat kerja rumah, tak nak apa. Untuk mengelakkan daripada jadinya macam suami dia pukul ke, dia macam marah ke apa kan, dia terpukul ke, boleh ke pulangkan isteri tu ke rumah mak ayah dia sementara? Itu semuanya hak pada suami. Suami yang akan menentukan perkara tersebut. Dia yang boleh memberi izin sama ada nak dibagi pada, nak dipulangkan kepada mak ayah dan sebagainya. Tapi nak kata si isteri itu masih lagi sebagai isteri, dia kena ikut suami juga macam mana sekalipun. Melainkan dia pergi melaporkan perkara ni kepada Jabatan Agama. Tu dia. Maknanya bila dia rasa dah teruk sangat, atau mungkin suami ni tak bertanggungjawab, suami ini orang kata memukul dia dan sebagainya. Jadi dia refer terus kepada Jabatan Agama. Supaya Jabatan Agama membuat keputusan. Kalau dia kata dia tak tahan, dia nak fasal, kena fasal, boleh fasal lah. Bukan yang isterinya, macam suami tegur, isteri macam contohlah ni, isteri tu tak nak buat kerja rumah, tak nak uruskan suami, apa-apa semua dia tak nak buat kan, dia duduk dalam bilik, main telefon ke, contohlah ni Lepas tu bila suami dia tegur, dia tak nak terima, boleh bergaduh lah kan. Jadinya suami ambil keputusan pulang dia balik rumah mak ayah dia. Untuk macam mak ayah dia pula lah tegur anak dia untuk mengelakkan suami tu terpukul dia ke, terapa ke kan. Jadi pulangkan. Macam mana tu? Boleh ke tak? Dia peringkat dia kena peringkat-peringkat. Suami ni macam mana pun kena banyak sabar. Dan suami ni sebab tanggungjawab mendidik isteri, bukan mak ayah dah bila berkahwin tu. Tanggungjawab mendidik isteri tu ialah suami tu sendiri. Jadi suami tu kena banyak sabar, dan dia kena tambah ilmu dia, kena tambah skill dia sebagainya, dan doa dia untuk mendidik isteri dia. Sebaiknya jangan melibatkan mak ayah. Yang menjadi masalah hari ni bila melibatkan mak ayah. Itu jadi masalah akan datang. Jadi sebab itu nak kata macam mana sekalipun suami kena bertanggungjawab, kena mendidik isteri walaupun susah, walaupun berat. Tu dia. Walaupun mungkin makan masa. Jadi mana suami tu kena banyak sabar. Kena tambah ilmu dia. Dan dia kena ada skill dia. Ada skill yang macam mana dia nak ajar isteri dia. Kan Nabi dah ajar kan. Kalau isteri yang nusyus, sampai ke satu tahap, kan Quran pun sebut kan. Boleh pada asalnya boleh asing tempat tidur, sebagainya. Sampai satu tahap, kata Allah boleh pukul. Pukul tu bukan pukul belasah. Tak. Pukul sekadar sedikit. Macam Imam Nawawi kata, haram sampai berdarah, muka tu haram, tak boleh. Hanya pukul sedikit saja sebagai pengajaran. Pukul sikit dengan kain, macam tu. Ini bila sampai ke tahap isteri tu selalu nusyus, derhaka sangat pada suami. Tetap tak mau dengar. Yang tu. Jadi maknanya berdasarkan peringkat-peringkat tu tak disuruh pun supaya boleh hantar pada mak ayah, tak ada. Macam mana sekalipun tetap suami yang usaha untuk mendidik isteri, kena banyak sabar. Kena suami ni kena kuat. Itu sebab tu suami sebelum berkahwin kena ada semua tu. Dia kena ada ilmu dia kena ada reti tanggungjawab dia, semua kena ada persediaan macam tu. Barulah dia benar-benar sebagai ketua keluarga. Begitulah sebenarnya. Okey. Jadi insyaAllah cukup sekali itu. Saya nak ke kuliah sebelah pula untuk seterusnya. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi ayat ni pada minggu depan. Ayat yang sama Ayat yang sama saya nak urai lagi, tak habis lagi. 32. Ayat 32. Jadi minta ingatkan kalau saya lupa, insyaAllah. Jadi kita sambung minggu depan. Saya tak tutup lagi lah. Siapa yang nak ikut kuliah saya yang kedua ni, boleh teruskan berada dalam online kita ni insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.